Okey, insya-Allah kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fahman. Baik. InsyaAllah kita hari ini akan sambung pada siri sirah. InsyaAllah kita akan recap sikit daripada siri yang semalam. Semalam kita dah ceritakan bagaimana Rasulullah SAW punya latar belakang secara umum, yang sebenarnya bila tengok semalam Rasulullah SAW telah sebenarnya di fasa-fasa awal berlakunya tarbiyatul aulad ke atas Rasulullah SAW. Aulad antara yang berlaku ke atas Rasulullah waktu kecil. Pertama, yang kita ceritakan semalam, Halimatus Sa'diyah ataupun ibu susuan dia pernah satu masa mendoakan ke atas waktu dia memberikan susu. Dia pun kenyang, dia punya kemudian susu daripada kambing pun cukup. Kemudian itulah peristiwa mereka dapat tidur di dalam keadaan kenyang untuk pertama kalinya. Dan suami kepada Halimatus Sa'diyah dia kata apa? Sesungguhnya anak ini ada barakah. Kemudian Halimah pun mengiyakan, betul ada barakah. Ini satu petanda yang kita dapat tengok sebenarnya daripada kecil Rasulullah SAW telah didoakan oleh orang yang menjaga dia. Sebab tu orang yang menjaga dia menjadi satu benda yang penting dalam nak membesarkan anak tersebut. Kedua, masih lagi dalam Halimah. Tadi Halimah telah mendoakan dia daripada kecil. Macam kita nak anak kita daripada kecil jadi apa? Jadi mujahid, jadi ulama, jadi pewaris Nabi. Jadi seperti peristiwa yang kedua adalah Halimah ni dia minta izin daripada Aminah ni. Setelah 2 tahun menyusukan, dia kata boleh tak aku nak extend lagi. Nak ceritanya, dia tambahkan lagi proses didikan sebab dia sangat sayang kepada anak ni. Jadi dia tambahkan proses tarbiyatul aulad ke atas Rasulullah SAW. Dalam tempoh ini kita dapat tengok Rasulullah SAW dalam sirah tidak pernah diceritakan. Sedangkan Halimah ni ada seorang anak. Mana boleh seorang perempuan boleh keluarkan susu kalau dia tak ada anak? Tapi anak dia pun tidak menceritakan apa-apa tentang keburukan. Bahkan Rasulullah ketika kecil diceritakan dan dia belah dadanya. Semua orang pun memanggil Halimah. So nak ceritanya Rasulullah pertama didoakan. Kemudian ada orang yang willing nak didik dia lama. Dalam keadaan orang yang didik ni Halimah memang orang yang baik. Ketiga, kita ceritakan tentang peristiwa ketika mana Abdul Muttalib ni dia ada tempat khusus untuk nak diduduk. Tapi bila orang-orang lain ataupun anak-anak orang lain dia halau Jangan duduk tempat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni atuk Rasulullah SAW. Tapi bila Rasulullah SAW duduk, dia biarkan. So kita boleh tengok tarbiyatul aulad yang dibina oleh Rasulullah daripada kecil. Keluarganya sangat jaga dia. Sangat memberikan akhlak yang terpuji ke atas Rasulullah. Rasulullah telah dididik dengan akhlak daripada kecil. Kemudian oleh ayah saudaranya pula, Abu Talib. Diceritakan dalam buku Ibn Ishaq dengan Ibn Hisham disebut, bila Rasulullah SAW nak tidur, Abu Talib akan pastikan Rasulullah tidur dulu, kemudian barulah dia tidur. Itu didikan tarbiyatul aulad. Misalnya beginilah, seorang ayah yang penat kerja, bila balik rumah, Abu Talib kot kan, dia berapa saudara, ibaratnya umur yang memang di fasa pekerjaan 40 ke 50 tahun. Bila balik rumah dia main dengan anak, kemudian dia bersama dan dia biarkan anak dia tidur, kemudian barulah dia tidur. Itu tarbiyatul aulad. Dia memberikan masa, walaupun sibuk mana seorang ayah, dia bagi didikan. Itu yang ketiga, oleh orang yang bersaudara. Kemudian oleh ibunya Aminah. Rasulullah sempat dengan Aminah ibu dia ketika mana Halimah dibagi waktu umur 4 tahun.
Kemudian dia bersama-sama jalan dan Aminah meninggal dalam perjalanan balik daripada Madinah nak ke Rasulullah berapa tahun? 6 tahun. So 2 tahun je sebenarnya yang betul-betul dapat duduk. Tapi dalam tempoh tersebut dan Aminah dia bagi anak ni iaitu untuk nak jaga. So nak ceritanya tarbiyatul aulad yang dibina oleh orang dalam keluarga sangat penting. Dan kalau kita boleh ulang kaji sedikit nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Manaf bin Qusay. Ada 6. Semalam 5, at least hari ni dah 6 dah kita ingat salah silah Rasulullah. Itu adalah tarbiyatul aulad di rumah kita cerita. Hari ni tak tarbiyatul aulad yang ke atas Rasulullah daripada faktor luaran. Jawapannya yang diceritakan dalam buku Rahikul Makhtum antaranya kisah Buhairah. Ketika mana Abu Talib bapa Nabi ni membawa Rasulullah untuk nak berniaga sama-sama di Syam. Ketika 12 tahun. Bila sampai dekat sana, Buhairah ni pun dia ni ada petanda di antara dua bahunya dan dicop. Ceritanya Buhairah ni seorang guru, ibaratnya begitulah kita kata orang luaran yang tahan Abu Talib dan Rasulullah. Kemudian Buhairah pun sambung, sesungguhnya orang ini akan membawa kemuliaan. Apa yang dia sedang bina tu? Dia sedang kemudian dia sambung lagi, kalaulah nak ceritanya dia kata kalaulah tuan nak melihat keamanan salim, kesejahteraan dia ni dan juga tak tahulah dia boleh jadi umum iaitu keseluruhan umat ni dunia ni, maka bawa pulang dengan segera. Kerana apa? Orang Yahudi sedang cari. So itu satu cita-cita. Jangan buat ni, anak buat ini, anak jadilah ini, kau akan selamatkan dunia. Inilah proses tarbiyatul aulad oleh faktor luaran, oleh guru-guru, oleh masyarakat, orang sekeliling. Rasulullah mana ada hubungan dengan Buhairah, tapi nak ceritanya Buhairah telah menanamkan satu cita-cita kepada dia ni. Sebab itulah kita tengok tarbiyatul aulad. Sebenarnya apa juga penting diceritakan sebelum jadi Rasul, sebab kita nak tengok juga tarbiyatul aulad, akhlak yang telah dibina ke atas Rasulullah oleh akhlak-akhlak orang yang keliling baginda. Baik. Cuma soalannya, Abu Talib adakah dia balik? Tidak, dia tidak balik Yang balik hanyalah Rasulullah yang ditemani oleh 2 orang. Jadi Abu Talib ni disambung, dia kata macam ni kepada 2 orang. Wahai 2 orang ini, iaitu Abu Bakar dan Bilal, sila bawa Muhammad ini balik ke Mekah. Riwayat ni daripada riwayat mana? Riwayat Tirmizi. Jadi ada satu perbincangan. Tak apalah kita berbincanglah kat sini kan. Betul. Benda tak kena, maka betul. Tak kena tu pada riwayat Tirmizi ni di rad ataupun dibalas oleh seorang imam hadis, Imam Az-Zahabi. Dia sebut apa? Mana mungkin Abu Bakar yang lebih muda daripada Rasulullah umur 3 tahun. Ketika tu umur 12 tahun Abu Bakar kalau kanlah Abu Bakar umur 9 tahun dia pimpin Rasulullah untuk nak balik ke Mekah. Tak logik. Kedua, Bilal pula. Macam mana Bilal ni yang tak merdeka ni, hamba ni. Bilal daripada kecil lah jadi hamba. Tiba-tiba nak bawa orang dengan selambanya. Ni tak logik. Kemudian ada peristiwa benda yang tak logik yang ketiga yang boleh kita fikir. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Buhairah ni balik, jangan datang ke Syam ni. Ingat tak ketika mana Khadijah buat perniagaan? Kat mana perniagaan dia? Di Syam. Siapa yang menjual barang di Syam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa halangan ni ketika Abu Talib hidup dihalang, tapi bila dah besar sedikit berniaga di Syam juga tidak dihalang oleh Buhairah? Sedangkan Rasulullah dengar je. Boleh je tak datang pergi ketika mana Khadijah suruh jangan pergi berniaga di Syam. Jangan pergi. Sebab apa? Sebab dia boleh ingat kata-kata Buhairah. Jadi kita ambil pandangan yang sederhana. Pandangan sederhana daripada siapa? Ibn Hajar. Yang kita sebut sebelum ni, Ibn Hajar antara ulama yang mengambil sirah walaupun sumbernya dhaif untuk nak nampak kronologi. Az-Zahabi dia strict. Sebab apa? Imam Az-Zahabi adalah imam hadis.
Hadis ni dia nak menjagalah benda tu, tak ada masalah lah. Jadi Ibn Hajar dia kata apa? Betul kisah ni. Yang tak betul cumalah watak di dalamnya. Bukan Abu Bakar dan bukan Bilal. Carilah sendiri. Yang penting kita tahu kisah Buhairah ni dia adalah tarbiyatul aulad yang telah dibina faktor daripada faktor luaran yang cita-cita impian dibina ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah itulah tentang tarbiyatul aulad yang telah dibina oleh faktor luaran yang kita bincangkan semalam, yang ana gantungkanlah. So itu satu untuk sesi hari ini. Kedua, ana nak membawa, rasanya belum terlambat untuk nak bawa balik supaya kita nampak apa beza antara daripada antara sejarah, sirah dengan fik sirah. Sejarah ni yang umum, dia lebih umum. Sejarah ni misalnya apa? Sejarah Yunani, Rom, umat-umat terdahulu. Termasuklah sirah pun dalam tu, Rasulullah, sejarah kaum Nabi Lut. So banyak, sejarah ni umum. Sirah pula, sejarah ni umum. Sirah pula adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan ceritanya, peribadinya daripada awal sampai habis. Orang nak berbeza pandangan, yang mana betul, yang mana salah, ada alasan dia, ada huraian dia. Itu sirah orang akan berbincang kat situ. Antaranya kitab-kitab yang ada Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Al-Maghazi, kemudian daripada Mustafa Sibai, dan kitab ini Rahiqul Makhtum, dia berada di sirah. Sirah ini dia adalah tentang perjalanan hidup Nabi. Jadi kita nak kena tengok lagi satu, iaitu fik sirah. Fik sirah ni pula apa? Fik sirah lah macam mana kita nak ambil daripada sirah Rasulullah ke atas kehidupan kita hari ni. Formula. Fik tu adalah kefahaman. Apa yang kita faham daripada sirah untuk nak guna dalam kehidupan kita. Itu adalah fik sirah. Fik sirah ni pun ada banyak. Antaranya adalah buku fik sirah daripada Syed Ramadan Buti, ulama Syria, fik sirah Al-Ghazali, ulama Mesir. Kemudian di bawah sirah Nabawiyah daripada Amdu Khalid. Menariknya ada satu buku yang dia nak tengok fik sirah yang taksis dengan sehinggalah boleh ada daulah. Boleh nampak pelaksanaan daripada teori, kefahaman daripada kita seperti zaman Mekah sehinggalah boleh laksanakan Islam tertegak. Antaranya buku Manhaj. Sangat bagus bila anak ada diberi sampai anak pun dapat explore, search lagi, membaca lagi, beli online buku, tengok buku-buku Munir Ghadban. Sirah dia tulis tentang satu kunci memahami sirah Nabawiyah. 41. Kenapa dia letak 40 tu? Anak pun belik lah. Dia cerita kat depan daripada Imam Nawawi yang telah menulis sebanyak 40 hadis. Tetapi yang ditulis dalam tu ada 42 hadis. Dia mengambil supaya supaya dia menjadi orang-orang yang dijamin oleh Allah yang telah menguasai 40 hadis akhirat. Tak kisahlah tu hadis dhaif kan. Tapi nak ceritanya ambil peluang dalam sirah. Sebab sunnah ni besar. Sunnah ni adalah hadis. Dan dia pun menulislah buku tentang 41 kunci untuk nak memahami sirah. So bagus untuk buku tu nak miliki. Nipis saja untuk nak beli dan membacanya. Soalan ni, jadi kenapa sirah penting? Sirah, kita tak cerita tentang sejarah. Sejarah banyak, kita tak sempat nak baca semua kat dunia ni. Tak penting pun ada benda yang kita baca. Fik sirah, dia nak buat, kita kena ada asas. Kita kena tahu juga jalan cerita. Jadi sirah ni penting. Sebab itulah kita membedah buku Rahiqul Makhtum supaya kita ada ilmu Rasulullah, supaya lepas ni kita akan bincang fik sirah, kita tahu dah berlaku, ni tak berlaku, apa dalil dia, tunjukkan dia. Seperti mana anda datangkan contoh analogi. Dalam nak membaca ngaji Al-Quran, kita kena dulu ada asas, iaitu sekurang-kurangnya Iqra. Dulu kita kan zaman Iqra, sekarang ni ada Al-Baghdadi lain tu. Tapi nak ceritanya kita kena ada asas. Sebab tu nak tahu fik sirah ni kita kena ada asas, iaitu menguasai sirah.
So insya-Allah itu yang kedua hari ini. Pertama tadi tarbiyatul aulad, faktor luaran. Kalau nak baca tarbiyatul aulad, faktor keluarga ni siri semalam, siri yang kedua. Nak tahu beza, kita telah habis cerita tadi beza antara sejarah, kenapa sirah yang tengah-tengah ni penting supaya kita dapat ilmu kena ada dulu untuk nak baru boleh nak buat bagaimana fik sirah tersebut. Baik, insya-Allah kita sambung pada yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah daripada awal. Antaranya peristiwa yang kita boleh tengok adalah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke majlis. Bila nak buka-buka, antaranya dia cerita tentang dalam buku 41 kunci tu, menarik yang dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis tersebut adalah majlis kahwin. Bila majlis kahwin, dia buat tari-tarian. Jadi ketika tu dia mengembala kambing. Dia kata, boleh tak kamu tengokkan kambing saya nak pergi ni majlis tersebut. Orang pun pergilah. So dia dalam perjalanan duduk pengsan. Dia bangun esok dalam keadaan panas terik. Panas terik itu menyebabkan dia terbangun. Apa berlaku ni? Kemudian dia baliklah tempat dia. Lepas tu orang yang mengembala, yang jaga kambing ni tanya. Rasulullah pun sebut, saya pun tak tahulah apa. Tak lama lepas tu ada lagi satu majlis yang sama. Dia pergi juga. Sama juga berlaku. Pengsan, tidur. Lepas tu dia patah balik. Nak ceritanya, selepas tu ada lagi peristiwa Rasulullah kata tak nak. Sebab tu bila ada jahiliyah, ni ibrah. Tapi nak cerita, kita mesti tak nak lepas tu. Boleh jadi macam rasalah game ni. Game tampar. Tak ada orang nak tampar. Tapi kita yang tak nak. Lepas ni orang offer tak apalah. Lepas tu kalau orang offer lagi tak payah. Sebab apa? Sebab kita telah berjaya menolak daripada awal. Tapi kalau kita mengambil, dia akan jadi ketagih lepas tu. Walaupun sekali ambil. Apa-apa saja jahiliah. Inilah ibrah yang boleh kita ambil dalam siri dilindungi tu. Sebab kita nak dilindungi. Seperti mana Rasulullah dilindungi. Jangan cuba benda tu. Dan Rasulullah SAW pernah juga mengembala kambing. Kita cerita tadi. Apa kesan bila Rasulullah mengembala kambing ni? Bayangkan cerita Ahmad Al-Bab. Piramli tu Ahmad Al-Bab. Mudah tak nak mengembala kambing? Masuk ke dalam gua, toing, dihilang. Alah, Ahmad Al-Bab, kambing aku, jangan pergi mana, pergi sana, lompat sini. Sebab itulah Rasulullah dibina daripada awal dengan sifat yang sabar. Dilindungilah sifat tu, sabar. So benda tu memang kena latih kepada diri kita. Anak sekejap naik, sekejap situ, menangis, sabar. Anak tu bukan kambing. Tapi nak ceritanya, ibarat begitulah kalau Allah ada bagi satu makhluk depan kita, sabarlah. Dia sedang melindungi, menjaga kita. Akhlak kepada sabar tersebut. Peristiwa lain, pernah tak Rasulullah SAW menyembah berhala? So jawapannya, ada satu kisah dalam buku Sirah Nabawiyah Rahikul Maktum tersebut. Dalam buku surat 53 kan. Bersumpah. Kamu kena sumpah demi berhala. Macam mana aku nak bersumpah? Sedangkan aku tak sembah pun berhala tu. Jadi buat apa aku nak sebut benda tu? So nak ceritanya, Rasulullah daripada awal lagi dia tidak sembah kepada kerjaya, kepada Fawflat Academy, tak. Dia menjadikan semua benda di hadapan dia adalah alat. Sehinggalah kita juga tahu yang Rasulullah SAW pernah terlibat dalam beberapa siri peperangan awal di Mekah, iaitu dalam perang Fijar. Kemudian peristiwa Hilful Fudul. Ni nak bacalah sendiri sebab masa kita cuba untuk nak bedah apa yang poin-poin dan juga kisah-kisah yang mungkin boleh ambil ibrah lah, insya-Allah untuk kita. Tapi peristiwa perang ni nak ceritanya Rasulullah SAW terlibat sama, ada yang memegang panah.
Jadi Rasulullah bila diberi peluang dakwah, Rasulullah ambil je apa sahaja yang ada di hadapan dia. Siapa yang nak jadi muwajjih? Siapa yang nak jadi murabbi? So, tak kisah siapa sahaja di hadapan dia. Bila peluang tu, ambil je. So, bila kita ambil, sebenarnya dia adalah Allah nak lindungi kita. Apa yang disebut banyak kali dilindungi ni? Maka dalam buku Fiqh Sirah Rahikul Maktum, sebenarnya lagi banyak kita sabar dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Lagi banyak kita mengambil peluang baik di hadapan kita yang ada. Nescaya kita akan dilindungi daripada apa? Daripada jahiliyah, daripada masa-masa yang merugikan kita, daripada asyik banyak tidur. So itulah yang maksud dilindungi. Dengan amal-amal yang kita ambil, dengan apa-apa sahaja peluang di hadapan kita, dengan kita bersabar dengan apa yang di hadapan kita, maka kita akan dilindungi. Dan insya-Allah dan ana tutup untuk siri yang hari ini berkenaan dengan kenapa pentingnya diceritakan tentang latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal siri buku sirah ataupun Maktum ini. Pertama, dalam fiqh sirah Ramadan Buti ana gabungkan juga sekali dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat akhlaknya, sehingga akhlak dia, walaupun Rasulullah pakar ekonomi, pakar politik, pakar suami, pakar kekeluargaan, pakar perniagaan, pakar gusti, semua sepatutnya orang ketengahkan semua sudut tu. Tapi orang nampak yang paling besar hidup Rasulullah adalah akhlak dia. Tak boleh siapa pun challenge. Sebab itu bila kita belajar sirah ni, fiqh sirah yang kita nak ambil adalah aku nak jadi seperti Rasulullah. Akhlak ni, akhlak. Kedua, Rasulullah seorang manusia. Bukan awal-awal jadi rasul ni, lahir je, jadi rasul. Tak ada. Dia juga melalui fasa pembinaan daripada awal. Seperti mana kita cerita, Rasulullah ada tarbiyatul aulad, dalaman dengan luaran. Kemudian fasa dia remaja, Abu Talib bawa dia pergi Syam berniaga sama-sama. Kemudian dia menjaga kambing, mengembala kambing. Itu fasa kena praktikal, kena bersabar, kena merancang, kena terlibat sama dengan masyarakat. Okey, itu fasa remaja. Kemudian ini adalah fasa-fasa yang kita boleh tengok pembinaan. Akhirnya menjadi seorang rasul. Kita juga adalah pembawa kepada risalah ni. Sebab itu nak membawa risalah ni dengan sabar, dengan kuat, kita kena banyak berdakwah. So bila banyak mengambil peluang-peluang ni, dia akan membantu. Ketiga, tarbiyatul aulad ke atas Nabi hebat dan lahir jadi rasul yang hebat. Pada mereka yang ada anak, tarbiyatul aulad fasa yang sangat crucial, penting. Nanti dia akan jadi seorang yang hebat. Sebab tu kena sabarlah mendidik anak. Sama juga yang belum kahwin, memilih pasangan yang akhwat. Sebab dia akan membantu untuk nak melahirkan anak-anak yang hebat. Sebab dia akan gabung antara ikhwan dengan akhwat, melahirkan anak yang hebat. Sehingga anak ini bila besar dia akan jadi seorang yang alim, ulama, da'iyah, semua itulah. Yang keempat, jika yatim bukan sekadar kuat berdikari je. Sebenarnya lagi mudah untuk nak membina dan melentur. Yatim. Apa maksud yatim? Dia bukan sekadar yatim piatu lah. Walaupun Rasulullah yatim piatu ada dalam kalangan kita. Ana sendiri pun masih ada. Nak ceritanya sifat yang akan terbina bila kita berjarak dengan keluarga ataupun terpisahlah dengan keluarga. Tak kisahlah beberapa ketika ataupun buat mereka yang dah tiada ibu dan ayah. Ana rasa mungkin inilah untuk aku nak rasa macam Rasulullah dibina sehingga boleh buat dakwah. Seperti mana orang-orang yang telah hilang, terputus dengan ibu dan ayahnya daripada kecil. Bukan Rasulullah je, antaranya Zaid bin Harithah. Kan peristiwa Zaid ni, dia orang yang kaya, melancong, kemudian hilang. Dipisahkan sebab kena tangkap kena colik masuk dalam perniagaan, dijual. Kemudian Zaid pun duduk dengan Rasulullah. Kemudian dia jadi seorang yang hebat lah. Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi juga orang yang begitu. Dia terpisah dengan ibu dan ayahnya daripada kecil. Kemudian jadi seorang yang hebat selepas tu. Sebab dia terpisah dengan kemanjaan. Sebab tu ada masa-masa bila ada peluang ikhwah, bila ada peluang anak-anak, ada program sebab ibu dan ayah ada program, ambillah peluang menjaga anak-anak ni. Anda akan dapat saham. Dan dia akan membina
anak-anak ni satu masa menjadi seorang mujahid sebab dia terpisah dengan ibu dan ayah, dia dapat didikan daripada ikhwah solid ketika itu. InsyaAllah. Jazakallahu khairan kasira ala kulli hal. InsyaAllah untuk siri pada hari ini telah masuk siri yang ketiga. Kita telah ceritakan tentang tarbiyatul aulad, faktor luaran yang membantu anak tersebut. Kedua, yang membezakan antara sejarah, sirah dengan fake sirah. Yang ketiga adalah yang tadi yang kedua. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Rasulullah dilindungi, yang sebenarnya kita pun juga boleh buat benda yang sama. Dan yang keempat, kenapa penting diceritakan latar belakang di kitab mana-mana kitab sirah di awal-awal. Kenapa penting diceritakan SAW sebelum menjadi Rasul. InsyaAllah kita akan masuk pada hari esok tentang Arab-Arab jahiliyah, dan jahiliyah ini sebenarnya apa yang dimaksudkan di dalam era